memperingati peristiwa besar yang berlaku di bulan Syawal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah umat Islam menunaikan puasa Ramadan. Mereka menghadapi kedatangan bala tentera Ahzab yang mengepung Madinah untuk menghapuskan Islam dan menghapuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat Islam yang ada di zaman itu. Ahzab ialah pasukan bersekutu, pakatan di antara golongan Yahudi ahli kitab dan pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah dan kabilah-kabilah Arab yang lain. Allah Subhanahu wa taala mendedahkan pakatan mereka di dalam Al-Quranul Karim dengan firman-Nya, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila ulaika alladhina la'anahum Allah wa man yal'anhum Allah falan tajid lahu nasira. Adakah kamu tidak tahu satu kumpulan di kalangan ahli kitab dalam masa yang sama mereka percaya kepada berhala dan pemimpin-pemimpin taghut, dan mereka sanggup berkata kepada orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin taghut, bahawa pemimpin itu lebih benar, lebih betul, lebih mendapat petunjuk Tuhan daripada orang-orang yang beriman, lebih betul perjuangan dan jalannya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka itulah orang yang Allah melaknat, dan sesiapa yang Allah melaknat ke atas mereka, maka tidak ada pertolongan lagi bagi mereka itu. Mereka ialah ulama ahli kitab yang membaca kitab yang diturunkan kepada Rasul mereka di zaman dahulu, memberitahu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tahu tanda-tanda yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke Madinah beramai-ramai, berkumpul di Madinah kerana dilihat adanya tanda-tanda keberkatan yang akan berlaku hijrahnya Nabi akhir zaman di bumi yang berkat itu. Apabila Rasulullah SAW datang berhijrah ke Madinah, diterima oleh penduduk Madinah kalangan Aus dan Khazraj. Ulama-ulama ini melihat sendiri wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya segelintir sahaja, terlalu sedikit di kalangan mereka yang beriman. Sebahagian mereka tidak beriman, mengajak pengikut-pengikut menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kerana tidak berpuas hati dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak melantik Rasul akhir zaman dari kalangan kaum dan bangsa mereka, kerana merasakan kedudukan mereka sebagai pemimpin masyarakat, lemah pengaruhnya dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka adalah orang-orang alim yang membaca kitab. Bukan saja mereka tidak beriman, mereka sanggup pergi ke Mekah menemui pemimpin Mekah dan memberi semangat kepada pemimpin Mekah yang kafir itu, di atas sifat mereka sebagai orang-orang alim ahli kitab, sanggup mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW membawa ajaran salah, ajaran sesat. Kamulah yang menentang Muhammad, golongan yang betul, yang benar, yang mendapat petunjuk Tuhan. Lalu mereka mengajak sama pemimpin kabilah Arab yang menyokong, yang mendukung perjuangan sesat di semenanjung tanah Arab itu. Akhirnya mereka berjaya mengumpulkan 10,000 bala tentera yang lengkap bersenjata bagi menyerang Madinah, menghapuskan Islam, menghapuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghapuskan orang-orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil langkah dengan nasihat sahabatnya Salmanul Farisi radhiyallahu anhu, menggali parit yang menjadi benteng pertahanan untuk menghalang kemasukan bala tentera Ahzab. Walaupun bala tentera Ahzab yang besar, jumlahnya lebih ramai daripada penduduk Madinah yang beriman, mereka lebih lengkap senjatanya, bala tentera Ahzab tidak mampu masuk, dihalang oleh parit pertahanan yang digali, menyebabkan Madinah dikepung oleh musuh. Penduduk Madinah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah merakamkan ujian itu di dalam Al-Quranul Karim. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Ingatlah apabila musuh-musuh yang ramai itu datang untuk menyerang kamu. Mereka datang dari atas dan bawah, mengepung dari segenap penjuru. Di masa itu ada orang-orang yang terbeliak mata kerana ketakutan, tenggelam mata hitamnya, yang nampak hanyalah mata putih kerana ketakutan. Ada orang yang kembung perutnya, hampir menjeluakkan jantung yang ada di dalam dadanya. Di sana orang-orang yang beriman diuji, digoncang dengan sehebat-hebatnya. Di masa itu
Berkatalah orang-orang munafik, orang-orang yang berpura-pura iman mereka, dan orang-orang yang lemah imannya, Allah dan Rasul tidaklah menjanjikan kepada kita malaikat tipu saja. Kerana Rasulullah SAW menyampaikan janji Allah bahawa Islam akan menang, bukan saja di semenanjung tanah Arab, bahkan berjaya menumbangkan dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Golongan yang lemah semangat dalam ketakutan, sehingga hampir pitam terbeliak mata, tinggal mata putih sahaja menenggelamkan mata hitam. Ada yang kembung perut sehingga nak menyeluakkan jantung yang ada di dalam dadanya. Dan di sana ada golongan munafik, golongan musuh di dalam selimut, gunting dalam lipatan, golongan yang berpura-pura beriman padahal hati mereka tidak beriman. Golongan ini berjaya menarik orang-orang beriman yang lemah imannya, yang lemah semangatnya, dan mereka bercakap sesama mereka. Allah mendedahkan cakap mereka, janji Islam akan menang, Parsi dan Rom akan jatuh. Hanyalah janji bohong sahaja untuk menggoda kita. Lihat sekarang, musuh yang besar sudah mengepung, semua dalam ketakutan, tidak boleh mengalahkan musuh itu. Bagaimana untuk mencapai kemenangan? Jauh sekali untuk menjatuhkan dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Allah mendedahkan dengan firman-Nya, di sana ada orang-orang yang benar iman mereka, yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya dengan yakin. Firman Allah Ta'ala, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbah wa minhum man yamtazir wa ma baddalu tabdila. Dan tatkala orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman, melihat kedatangan bala tentera Ahzab yang besar jumlahnya, lalu mereka berkata, inilah dia janji Allah dan janji Rasul. Sungguh benar Allah dan Rasul tidaklah menambahkan kepada mereka malaikat iman yang lebih kuat dan Islam yang lebih kuat. Di kalangan mereka ada beberapa orang lelaki, para pahlawan, yang benar janji mereka kepada Allah, yang berjanji untuk berjihad dengan harta benda dan jiwa raga mereka. Mereka berjanji benar. Ada di antara mereka yang membuktikan benar janji mereka, yang telah mati dibunuh syahid. Dan ada di antara mereka yang bersedia menunggu giliran untuk mati, dan mereka tidak sekali-kali mengubahkan janji mereka kepada Allah. Menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih di kalangan orang-orang yang beriman para pahlawan yang gagah perkasa.
yang yakin pada kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang percaya bahawa kedatangan bala tentera Ahzab adalah ujian daripada Allah untuk menguji adakah kita benar beriman ataupun bohong beriman. Dengan keyakinan kepada Allah dan kekuasaannya, mereka menerima kedatangan bala tentera Ahzab dengan gagah berani, semangat yang lebih kuat, dan bersedia untuk mati. Sama ada menang ataupun mati, tidak menyerah kalah dan tidak berundur sekali-kali. Allah menyatakan ucapan dan kata mereka adalah benar. Apa yang ada dalam hati mereka juga. Kalangan mereka telah membuktikan benarnya janji mereka kepada Allah, yang telah mati syahid di dalam peperangan yang terdahulunya, dan masih ramai lagi di kalangan mereka yang bersedia untuk mati. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendedahkan golongan munafikin, mendedahkan orang-orang Yahudi yang belot, yang mungkir janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mendedahkan mereka yang sungguh-sungguh beriman. Berakhir dengan kedatangan pertolongan Allah yang membinasakan bala tentera Ahzab. Pertolongan yang luar biasa dari langit. Para malaikat yang turun, tentera yang tidak dapat dilihat, angin yang bertiup, menghalau pada tentera Ahzab pulang dengan kalah dan hampir. Mengapa perlunya Allah Subhanahu wa taala menyebut kisah ini di dalam Al-Quranul Karim dan dinamakan suratul Ahzab? Dan mengapa perlunya kita mengulangi setiap hari raya haji dan hari raya puasa? Wa hazamal ahzab wahda. Allah membinasakan bala tentera Ahzab dengan keesaannya, menunjukkan bahawa kisahnya akan berulang. Peperangan Ahzab akan berterusan sehingga hari ini dan akan datang. Peristiwa yang berulang yang akan mengulangi keimanan umat Islam, keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sepanjang zaman umat Islam mengharungi perjuangan menentang musuh-musuh yang bergabung daripada berbagai-bagai kalangan agama dan penganut berbagai-bagai ideologi dan pahaman. Sama adanya kerajaan Islam yang memimpin ataupun tidak adanya kerajaan Islam yang memimpin umat, Islam tetap diselamatkan oleh Allah. Cahayanya tidak boleh dipadamkan oleh musuh-musuh Allah. Maka berpeganglah dengan Islam sehingga kita meninggal dunia. Hanya Islam, cahaya yang tidak padam sehingga hari akhirat. Cahaya yang lain semuanya padam dan hilang. Ajaran yang lain semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini orang-orang kafir berputus asa daripada agama kamu kerana mereka tidak mungkin menghapuskan agama kamu. Maka jangan kamu takutkan kepada mereka, takutlah kepada aku Allah. Pada hari ini aku Allah menyempurnakan kepada kamu nikmat kamu, agama kamu, mencukupkan untuk kamu agama kamu,
maka jadikan Islam sebagai agama yang kamu anut seterusnya. Barakallahu li wa lakum bil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم.